Okey, dan kita nak berbalik kepada kisah Syafiqah dan juga Atikah. Tadi dikongsikan kakak menyepi 2 bulan. Kita faham perasaan tu suka nak digambarkan, kesedihan, kekecewaan waktu tu. Tapi apabila mendengar khabar bahawa adik Syafiqah nak derma buah pinggang, jadi penerimaan waktu tu bagaimana? Terkejut tak? Terkejut. Ya. Dalam pada masa yang sama, happy dan risau. Sebab macam saya cakap tadi lah, dia baru berpantang 5 bulan kan. Lepas tu saya banyak fikir pasal dia lah. Lepas tu ada satu WhatsApp tu, dia cakap kat saya, kakak janganlah marah adik ataupun merajuk. Dia kata macam tu. Kakak jangan risau, adik akan bagi buah pinggang adik. Dia cakap macam tu. Lepas saya reply lah, saya kata kakak tak merajuk, kakak nak masa untuk bersendirian. Sebab yalah, kita dah berharap, tiba-tiba tak jadi, kecewa tu adalah. Okey, kenapa Atikah mengambil keputusan ataupun rasa nak menyendiri lama sampai WhatsApp tak reply, telefon tak angkat? Kenapa? Saya tak tahu lah, saya tak boleh nak fikir time tu. Pasal kebetulan time tu WFH. So kalau tak pergi, memang saya buat kerja dekat rumah aja. Time tu memang saya reply yang hal berkaitan dengan kerja je lah. Dengan media sosial pun saya tak ambil tahu dah time tu. Okey. Jadi kalau boleh nak tahulah keakraban antara anda berdua dari kecil ke besar bagaimana? Sebab suka saya tadi bila Ustaz ada sebutkan tentang cara dibesarkan anak-anak, itulah yang membuatkan mereka tak berkira nak buat apa-apa pun. Betul. Betul. Kalau macam mana Kak nak cakap? Selalu travel sama-sama ni? Kita. Saya dengan adik mana-mana. Ada tiket. Sebenarnya kita nak pergi Melbourne sebelum PKP. Macam tu je tak boleh. So kita mana-mana memang dengan adik seorang lagi, memang 6 orang ni memang rapat lah semua. Lepas tu adik ini jenis manja. Kalau demam sikit, memang dia akan call mak, call kakak. Sebab tu saya tak percaya kenapa dia boleh buat keputusan macam tu. Adik yang paling manja sekali kan. Dia yang sangat berkorban. Okey, tapi Syafiqah, kalau kita nak kata realitinya lah sebenarnya, kalau Ustaz kita tengok sini, kadang-kadang adik-beradik pun bergaduh pasal barang. Kadang-kadang adik-beradik kalau kita dah dewasa pasal harta pun kita nak bergaduh dan sebagainya. Tetapi Syafiqah, saya pasti ini bukan satu keputusan yang mudah untuk Syafiqah tahu. Dah bersuami, baru ada anak yang kecil. Mungkin kalau kita tidak melalui proses ni ada komplikasi dan sebagainya. Sangat sukar untuk melalui situasi ataupun proses ini. Tapi kenapa Syafiqah ada kekuatan itu juga? Itulah, nak cakap kekuatan ni, saya rasa dia datang sendiri. Saya tak tahu mana saya dapat semangat tu, tiba-tiba dia datang tau. So saya ada buatlah research juga pemindahan buah pinggang. Lepas tu saya kan melalui prosedur sebelum nak pindahkan buah pinggang, ada tanya doktor apa semua. Dia punya risiko tu memang besar. Cuma saya selalu pujuk hati. Saya pujuk hati kakak saya pun nak lalui kehidupan macam saya juga. Macam mana kita orang membesar masa kecil sama-sama, 6 beradik. Kita orang tak ada apa. Kita orang ada adik-beradik sahaja. Harta kita orang tak ada. So, 6 orang ni saya percaya macam mana mak ayah saya didik, susah senang, kita orang 6 orang ni mesti ada. Didikkan ibu bapa tu kan, Farin, itu yang membuatkan adik-beradik tak berkira, ikhlas nak lakukan apa saja. Hikmahnya Ustaz, apabila antara adik-beradik ni ikhlasnya ada, bertolak ansurnya mudah, Ustaz. Dan juga kalau kita tambah Ustaz, kisah adik Ain pun tadi hebat Ustaz. Hebat. Sebab itu saya sebut, bila kita memburu satu kebaikan, maka di situ ada keberkatan. Dia kata keberkatan ziyaratul fillah, ditambah kebaikan. Hidup kita ni baiklah, tapi Allah tambah kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok Ain tu, seorang anak yang ambil alih tugas ibu dia dan sanggup makna ambil masa untuk pembelajaran tu ditangguhkan sementara nak bina keluarga. Kita tengok dia susah, tapi dia tak susah pun. Kita tengok dia happy, tak apalah. Kalau adik-adik boleh berjaya, dia tak berjaya pun tak apa. Perkara tu nampak mudah, tapi apa? Allah dah beri kebaikan dalam hidup dia. Sebab tu dia tak ada susah. Kita yang melihat susah. Saya tengok Syafiqah dengan Atikah. Saya tengok, ya Allah, macam mana boleh susah macam ni. Tapi dia tenang dia. Sebab Allah beri keberkatan. Sebab itu perlu pengorbanan kerana apa? Nak dapatkan keberkatan melalui proses kesabaran. Kesabaran tu apa? Didatangkan dengan ujian. Bila ujian tu datang, kita atasi dengan kesabaran. Di situlah nanti ada keberkatan dan kebaikan.
kalau kita tengok dia tak ada susah pun. Kita tanya macam mana pun dia kata macam ni lah. Yang tadi macam ni lah. Betul tak? Dia senang dia. Tapi kita nak fikir macam mana. Saya sampai tanya macam mana dia boleh cakap nak bagi tu. Kita kalau adik kita long ada 200 berapa 200 kita tanya banyak kali. Lama pula kan. Kalau mak kita boleh tak tolong gini, tolong tengok Syafiqah tadi, ni apa Syafiqah tadi, adik tadi Ain. Tak ada apa. Kita tolong bantu. Ini adik-adik nak besar. Siapa nak masak? Ada tak kesusahan? Tak ada. Sebab Allah dah angkat kesusahan, digantikan dengan kebaikan. Kita yang melihat susah kerana apa? Kita belum ada sifat dan semangat berkorban untuk diri kita. Saya tersentuh tadi adik Ain cakap, tak apalah kalau saya tak berjaya, tak apa. Adik-adik. Macam tu. Senang kan? Saya rasa, cuba tengok muka dia. Saya tengok lagi tadi, saya duk fikir. Ke mana dia boleh tenang, boleh apa. Kita yang fikir macam-macam, kita fikir. Okey Ustaz, saya ada satu soalan yang saya dah simpan tau bila kita daripada malam tadi saya bila tahu ini topik kita. Okey, korban dan juga kita kata kita ataupun membantu orang lain. Okey, tapi adakah kita dikatakan sebagai berkorban kalau tidak disertakan dengan ikhlas dan mengharapkan balasan, Ustaz? Kadang-kadang ada orang cakap, aku dah berkorban tau untuk engkau. Aku dah tolong engkau. Tapi kalau kita betul ikhlas, kita betul harapkan balasan, mungkin ada sesuatu yang berbeza di situ. Tak harapkan penghargaan. Betul. Baik. Sebenarnya sebab itu, bila kita nak berkorban, nak melalui proses pengorbanan tersebut, pertama mesti niat kerana Allah Ta'ala. Itulah tak ikhlas. Yang kedua, proses yang kedua apa? Memperbaiki niat. Kalau kita hanya berniat untuk dapat apa, untuk niat kerana Allah Ta'ala, dalam untuk mendapat kebaikan tu syaitan lah masuk kan. Takkan aku je, takkan selamba je, takkan main tak ada bisalam pun, tak ada apa pun. Dulu kan aku tolong kau, proses tu untuk mendapatkan kebaikan. Sebab itu kita perlu iaitu memperbaiki niat, maksud apa? Menjaga niat dan memperbaiki niat. Kadang-kadang kita rasa tahu. Kita kan biasa buat baik, tapi tak pernah orang buat baik kat kita, betul tak? Kesian kita kan, betul tak? Dia adik-beradik dah terbukti lah. Kita belum tahu. Faham tak? Lepas tu. Dan yang ketiga apa? Ingat, amalan yang kita lakukan, kita nak ambil kat akhirat, bukan kat sini. Kalau kita mengharap kat dunia, sebenarnya percayalah, dunia ni banyak mengecewakan kita. Betul. Dan bagi saya penting untuk kita fahami konsep redha, ikhlas, percaya kepada qada dan qadar. Supaya apa-apa yang kita lakukan, okey tak apa, pasti ada hikmahnya, pasti ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Cuma hikmah tu, hikmah. Kata semangat Ustaz. Ya betul. Betul kan kita kan. Jujur je. Jujur kat kita, betul tak? Ini ada hikmah. Tapi sebab kita tu hikmah manjang, sebab kita kemanusiaan. Kita ni manusia. Kita disebut kemanusiaan. Sebab itu bila mana kita bersungguh-sungguh faham arti makna kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Amin. Okey, dan di penghujung siaran ni pastinya kita nak dengarkan perkongsian daripada adik-beradik yang memberi inspirasi buat kepada kita semua macam mana untuk terus lahirkan keikhlasan, untuk sayangi adik-beradik kita, darah daging kita sendiri tanpa kira apa pun. Syafiqah, Atikah. Kakak dulu. Okey, saya nak berkongsi sikitlah. Semenjak yang kisah saya dengan adik viral, ada beberapa orang lah yang DM saya. Contohnya lah, saya bagi satu kisah ni. Dia sakit buah pinggang juga. Dia ada 15 orang adik-beradik. Dia cakap kat saya, Kak, saya seorang pun tak ada nak bagi buah pinggang untuk saya. Allahu Akbar. Walaupun ada 14 adik-beradik. 15. Termasuk dia lah kan. Ada 14 lagi nak bantu tapi tak bantu pun. Seorang pun, bila doktor tanya, seorang pun tak ke hadapan untuk bagi tahu yang offer diri dia yang dia nak bagi buah pinggang tu. So bila adik saya buat pengorbanan ni, bila saya teringat balik kan kisah kawan ni, saya rasa bersyukurlah. Bukan mudah kan kita nak berkorban untuk orang lain. Dan kalau boleh kita nak dengarkan kata nasihat daripada Syafiqah sendiri kepada orang ramai untuk sayangi darah daging kita sendiri. Dan jadikan inspirasi pada mereka semua. Sebab kalau saya tengok zaman sekarang kan adik-beradik banyak berpecah belah kan. So kita dibesarkan daripada kecil ayah yang sama, mak yang sama kan. Kalau berlainan tiri ke apa ke, kita darah daging anda yang sama kan. So sentiasa berkasih sayang. Sebab susah senang kita adik-beradik. Dan satu lagi, kalau macam adik-beradik sakit ke apa ke kan, berkorbanlah untuk satu kehidupan yang lagi baik. Sebab mereka macam orang yang kakak saya ni yang sakit buah pinggang ataupun orang lain yang memerlukan organ lain, dorang sangat memerlukan benda tu untuk teruskan kehidupan yang lebih baik. Masya-Allah. Ikhlasnya Syafiqah. Okey, seringkas-ringkasnya dari Ustaz secara ringkas dan padat untuk menutup perbincangan kita. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ingat, pengorbanan perlu kesabaran, kesabaran asas kejayaan,
dan banyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kehidupan kita ini supaya terus jadi orang-orang yang bersyukur. Kerana bersyukur itulah insya-Allah akan Allah tambah kebaikan. Tahniah kepada kamu dua adik-beradik, dan saya sentiasa mendoakan mudah-mudahan Allah terus beri kebaikan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan. Dan begitu juga adik Ain tadi, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan-urusan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Jazlan, Syafiqah dan juga Atikah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan harapnya perkongsian daripada tetamu-tetamu kita memberi inspirasi buat anda semua. Dan ingatlah, apa-apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Dan pastinya di Wanita hari ini, macam-macam perkongsian akan kami bawakan kepada anda. Oleh itu kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita hari ini. Teruskan bersama dengan kami.